Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 22 Ogos 2020. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah. Borang pencalonan untuk Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 boleh diperolehi di Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sabah bermula semalam. Pengarah SPR Negeri Rohiman Rahia berkata, borang tersebut dijual dengan harga RM20. Borang-borang penentuan calon boleh didapati mulai sekarang. Buat masa ni, borang masih ada di Pejabat Pilihan Raya Negeri. Bakal-bakal calon yang berminat boleh datang ke Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah. Tarikh tutup sehingga sebelum penuan calon lah. Rohiman berkata calon yang berminat digalakkan untuk membayar deposit penuh bagi memudahkan urusan ketika penamaan calon. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menerima kunjungan daripada pengarah penyiaran Sabah, Nur Ain Haji Bakir bersama dengan pengurusan RTM Sabah. Antara perkara dibincangkan dalam kunjungan tersebut persiapan RTM Sabah bersama SPR Sabah untuk menghadapi PRU DUN Sabah pada September nanti. Status terkini COVID-19 di Sabah. Sabah merekodkan sifar kes positif baru COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes kekal 416. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 3 daerah masih mencatat kes aktif iaitu Sandakan 11 kes, Kota Kinabalu 2 dan 1 kes di Tawau, menjadikan 14 kes masih dirawat di hospital. Tiada kes sembuh dilaporkan semalam dengan jumlah pesakit sembuh dan discharge hospital kekal 394 orang. Dalam pada itu, 299 individu menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 464 orang menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini juga kekal 8 kes. 192 premis perniagaan yang menjual pelitup separuh muka 3 lapisan di Sabah mematuhi harga siling sejak penetapan harga siling baru iaitu RM1 seunit yang berkuat kuasa pada 15 Ogos lalu. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Timbalan Pengarah Operasi Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Lo Swee Hoon berkata, tiada sebarang aduan berkaitan harga pelitup muka diterima setakat ini. Sekiranya pengguna mendapati ada mana-mana premis perniagaan yang menjual pelitup muka 3 lapis melebihi harga yang dikawal oleh kerajaan, pengguna boleh mengemukakannya aduan kepada pihak kementerian untuk diambil tindakan. Sementara itu, katanya dalam tempoh Januari hingga kini, KPDNHEP merekodkan 792 kes melibatkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dengan nilai rampasan hampir RM3,23,000 dan RM256,400 kompaun dikutip. Ia hasil pemeriksaan ke atas 59,130 premis perniagaan. Pesuruhjaya Polis Sabah yang baru, Datuk Hazani Ghazali, komited untuk memberi fokus kepada usaha membantras sindiket dan aktiviti penyelundupan dadah yang amat berleluasa di negeri ini. Beliau yang juga bekas Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom berkata, beliau akan memastikan kertas siasatan dibuka berhubung aktiviti itu untuk tindakan sewajarnya. Datuk Hazani berkata Sabah didapati telah dijadikan lokasi transit oleh sindiket penyelundupan dadah sebelum diedarkan ke negara jiran. Beliau berucap selepas majlis serah terima tugas antara beliau dan bekas Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas, yang dilantik ke bahagian pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Majlis disaksikan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani di Dewan Auditorium Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Hazani turut berterima kasih kepada pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia PDRM kerana memberi kepercayaan kepada beliau untuk mengetuai IPK Sabah dan akan berusaha mempertingkatkan sistem perkhidmatan termasuk memperkemas penugasan di lapangan serta memperkasakan lagi operasi setiap jabatan. Tegasnya beliau akan memfokuskan kepada 3 perkara utama iaitu menegakkan integriti, accountability dan credibility selain membuang stigma masyarakat terhadap PDRM khususnya dalam hal-hal berkaitan rasuah.
Pasukan Gerakan Am PJA menahan 3 lelaki dan seorang wanita yang menaiki sebuah van serta merampas 33 botol berisi air ketum dalam sekatan jalan di kilometer 146 Jalan Kalabakan Sapulut 2 hari lepas. Pegawai Pemerintah Batalion 14 PJA Tawau Superintendent Muhammad Yaakob Murad berkata, dalam kejadian pukul 1.30 tengah hari itu, kesemua tahanan terdiri daripada 2 warga tempatan termasuk pemandu van serta 2 lagi masing-masing warga Indonesia dan Pakistan yang memiliki dokumen diri. Superintendent Muhammad Yaakob berkata daun serta air ketum itu dipercayai untuk dijual di sekitar daerah berkenaan dan kesemua tahanan berumur antara 29 hingga 56 tahun serta barang rampasan dibawa ke Balai Polis Daerah Tawau untuk siasatan lanjut. Sementara itu di Semporna, beliau berkata anggota PJA yang membuat rondaan di sekitar Pulau Siamel dan Bohayan menahan 2 lelaki berusia 38 dan 55 tahun yang menaiki bot pam yang bergerak dari arah perairan Filipina ke Malaysia. Superintendent Muhammad Yaakob berkata juragan terbabi cuba meloloskan diri dengan memecut laju bot selepas menyedari kehadiran pasukan keselamatan namun berjaya dihalang. Pemeriksaan di dalam bot berkenaan menemukan 286 botol barangan kosmetik jenama Claridum dan 196 bola tampar disimpan di dalam guni serta sekeping wang tunai 500 peso. Semua barangan berkenaan dipercayai cuba diseludup ke daerah ini untuk dijual di pasaran tempatan. 3 hari dalam hidup, iaitu kemarin, esok dan sekarang, perlu sentiasa diingati umat Islam dalam menentukan perubahan minda dan amal ibadah. Ia penting agar sentiasa konsisten dalam kehidupan, bertaubat dan istiqamah dalam beramal. Pendakwa bebas Ustaz Rafai Muhammad Inarji berkata, keadaan itu penting bagi memastikan umat Islam tidak terpesong dan sentiasa ingat bahawa kita datang dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Beliau mengingatkan demikian ketika menyampaikan ceramah dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM mengenai penghayatan Ma'al Hijrah di Masjid At-Taqwa KKMM Kota Kinabalu. Sementara itu, pendakwa Jabatan Ahliwal Agama Islam Negeri Sabah Jains Sipitang, Ustaz Muhammad Ridwan yang turut menyampaikan ceramah dalam forum ini mengingatkan masyarakat Islam agar banyak berzikir sebagai tanda mengingati Allah. Katanya tidak ada ujian atau musibah yang menimpa umat Islam melainkan izin Allah. Setiap ujian adalah menguji keimanan dan ketakwaan terhadap Allah serta tanda sayang Allah kepada umatnya. Forum berkenaan yang bertemakan Biar Satu Ayat yang penting bermanfaat turut dihadiri penolong pengarah operasi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Ustaz Ramli Daud sebagai moderator. Beberapa buah masjid di sekitar Putatan menerima 1,000 pek makanan sumbangan badan-badan bukan kerajaan NGO. NGO berkenaan terdiri daripada Pertubuhan Wanita Sabah, Pertubuhan Bersatu Rangkaian Ekonomi Bumi Putera Sabah dan Pertubuhan Penawar Bersatu Malaysia. Menurut penaung badan NGO berkenaan Datin Siti Maimunah Abdullah Jiwok, sumbangan tersebut merupakan aktiviti tahunan badan NGO itu. Satu aktiviti kepada ahli NGO yang ada di daerah Putatan ini, terutama sekali lah. Harapan saya biarlah kita berterusan begini seperti biasa, suka membuat sumbangan ikhlas kepada masyarakat, mendekatkan diri dengan masyarakat lebih baik kan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Datin Siti Maimunah berharap aktiviti tersebut menjadi inspirasi kepada badan NGO di Sabah dalam memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Walaupun disambut dalam suasana norma baharu, namun konvoi Info on Wheels Merdeka IOW dan Kibar Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Sabah tetap menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Majlis pelepasan konvoi disempurnakan Pengarah Penerangan Sabah Nur Zawiyah Bulka di Perkarangan Wisma Dang Bandang, Kota Kinabalu. Menurut Nur Zawiyah, konvoi kembara IOW Merdeka melibatkan pejabat penerangan daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan ini bagi menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan rakyat pelbagai peringkat dan menggalakkan orang ramai mengibar jalur gemilang sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan 2020.
Ya, tujuan program ini diadakan adalah untuk kita mengajak rakyat sama-sama mengibarkan jalur gemilang demi untuk menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap negara kita Malaysia. Beliau berkata pihaknya mengadakan 500 program IOW bermula 18 Julai lalu sehingga 16 September depan melibatkan 20 program bagi setiap daerah di negeri ini. Beliau berkata demikian selepas melepaskan konvoi IOW Merdeka Zon Pantai Barat Selatan di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut menyerahkan jalur gemilang kepada 5 buah motosikal Perkhidmatan Penghantaran Makanan Mofan dan meletakkan jalur gemilang di 10 buah kenderaan. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2020 dan kibarkan jalur gemilang. Happy National Month and be sure to raise your flags. 快乐的独立夜，走光荣的道路。Desi Dinan Al-Waltik jalur gemilang. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baru. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syahri Zamawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.